ni insya-Allah. Banyak lagi ni yang perlu dihabis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas simpanan kurnianya dapat kita bersama-sama pada pagi ini. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kesihatan, Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan hidayah. Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan untuk kita beramal dengan ilmu yang kita pelajari, insya-Allah. Jadi kita melihatlah kita belajar ni semata-mata ataupun kita minat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi kita sambung kita punya pengajian pada muka surat yang ke-19. Kita ceritakan sebelum ini pada muka surat yang ke-18 tentang dalil bagi sifat wujud. Maka yang setelah kita akan masuk kepada dalil bagi sifat qidam. Yang ini direkam, nanti link video ni akan diberi pada mereka maksudnya dalam grup nanti, insya-Allah. Tapi tidak boleh disebarkan kepada yang lain. Jadi dalil yang menunjukkan kepada kewujudan Allah Subhanahu wa taala tidak ada permulaan ialah sekiranya Allah Subhanahu wa taala dicipta, maka pastilah ia berhajat ke penciptanya. Perkara ini membawa kepada masalah daur atau tasasul. Kedua perkara ini mustahil pada akal fikiran manusia. Jadi dalil bagi kewujudan Allah Subhanahu wa taala bagi yang tidak ada permulaan, maksudnya dalil bagi Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan qidam adalah sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan qidam, maksudnya Allah Subhanahu wa taala ada permulaan, maksudnya qidam ada permulaan. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala ada permulaan, maksudnya Allah Subhanahu wa taala baharu. Bila mana Allah Subhanahu wa taala itu baharu, maka akan berlaku daur ataupun tasasul. Daur ini adalah berulang-ulang. Adapun tasalsul pula adalah berangkai. Apa maksud berulang-ulang? Contohnya Tuhan A mencipta Tuhan B dan Tuhan B juga mencipta Tuhan A. Jadi dia berulang-ulang. Cipta B, B cipta A cipta B, B cipta A. Jadi bila berlaku macam tu, A cipta B, B cipta A, perkara tersebut adalah mustahil. Sebab apa mustahil? Macam mana Tuhan A nak cipta Tuhan B? Contohnya macam mana Tuhan A nak cipta Tuhan B? Sedangkan yang Tuhan A juga dicipta oleh Tuhan B. Dalam masa yang sama A itu dicipta dan dalam masa yang sama A juga dia mencipta. Tuhan A mencipta Tuhan B. Jadi Tuhan B mencipta Tuhan A. Jadi berulang-ulang dekat situ. Dalam masa A dicipta dan A juga mencipta. Dalam masa sama B dicipta dan dia juga mencipta. Jadi bila mana berulang-ulang perkara tersebut, maka adalah mustahil. Contohnya lah kita ambil contoh kita lah. Diri kita. Kita dilahirkan oleh ibu kita. Ini contoh dah. Dan kita juga melahirkan ibu kita. Betul tak? Kita dilahirkan oleh ibu kita contohnya. Dan kita juga melahirkan ibu kita. Oh, macam mana pusing kat situ. Jadi bila berlaku daur, maka mustahil. Sebab apa? Dalam masa yang sama dia mencipta dan dalam masa yang sama dia juga dicipta. Perkara tersebut daur adalah mustahil. Bila mana mustahil, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan qidam.
dan dia bukanlah baharu. Habis. Ataupun berlaku tasalsul. Apa maksud tasalsul? Tasalsul maksudnya berangkai. Apa maksud berangkai? Contohnya nombor 1 dicipta oleh nombor 2. Nombor 2 dicipta oleh nombor 3. Nombor 3 dicipta oleh nombor 4. Nombor 4 dicipta oleh nombor 5. Nombor 5 dicipta oleh 6. Nombor 6 dicipta oleh nombor 7. Nombor 7 sampai bila tak habis? Faham tak? Sampai bila tak habis? Sampai berjuta-juta, sampai penghujung nombor. Tak ada penghujung bagi nombor. Semua dicipta sebab apa? Semuanya dicipta sebab semuanya sama-sama martabat Tuhan. Bila nombor 1 ialah Tuhan, dia dicipta, maka nombor 2 juga Tuhan. Maka bila sama-sama kuasa, sama-sama martabat Tuhan, maka nombor 2 pun mesti dicipta. Sebab A nombor 1 dicipta, nombor 2 pun perlu dicipta. Sebab apa? Sama-sama martabat Tuhan. Nombor 1 Tuhan, nombor 2 pun Tuhan. Kalau nombor 1 Tuhan dicipta, nombor 2 pun mesti dicipta juga. Nombor 3 pun mesti dicipta juga. Nombor 4 pun mesti dicipta juga. Sebab apa berlaku begitu? Sebab semuanya sama-sama martabat Tuhan. Sama-sama martabat Tuhan, sama-sama mempunyai kuasa veto. Semua begitu. Bila mana begitu, maka mustahil. Bila sabit mustahil berlakunya tasul, yakni adanya permulaan, maka mustahil lah Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan ada permulaan, iaitu lawan bagi kidam, iaitu baharu. Mustahil lah Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan baharu. Sekiranya baharu, maka akan berlaku yang seperti mana yang saya sebut tadi, akan berlaku daur ataupun akan berlaku tasalsul. Daur berulang-ulang, A cipta B, B A dalam masa yang sama dia diciptakan, dan A juga dalam masa yang sama dia mencipta B dalam masa yang diciptakan, dan B juga dalam masa yang sama dia mencipta. Sebab apa berlaku macam tu? Sebab sama-sama martabat Tuhan. A juga Tuhan, B juga Tuhan. Maka bila berlaku begitu, perkara tersebut mustahil. Tasalsul pula adalah berangkai, 1 cipta 2, 2 cipta 3, 3 cipta 4. Semua dicipta sampai bila tak habis. Tidak ada penghujung baginya. La nihayatalahu, tidak ada penghujung baginya. Bila mana tiada penghujung baginya, maka sabitlah bahawa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan qidam, yakni tiada permulaan bagi baginya. Habis itu nombor 2. Dan nombor pada muka ke-19 bagi baik mereka yang baru masuk, dalil yang menunjukkan kepada kewujudan Allah Subhanahu wa taala tidak ada pengakhiran ialah sekiranya Allah Subhanahu wa taala binasa, maka ternafi daripadanya sifat qidam. Bila mana ternafi sifat ini kerana kewujudannya tatkala itu hanyalah harus sahaja. Tatkala kewujudannya itu harus sahaja. Tidaklah wajib seperti yang telah dibincangkan kewujudannya yang harus ini mustahil kerana telah diyakini bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan qidam dan baqa. Jadi sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan baqa, maksudnya Allah Subhanahu wa taala ada akhiran. Bila mana sahaja ada pengakhiran, maka kewujudan ni adalah harus. Sebab apa? Harus ni perkara yang boleh ada dan boleh tiada kan? Perkara yang boleh ada dan boleh tiada. Bila mana dia boleh tiada, maka dia harus. Bila mana dia harus, maka dia juga tidak bersifat dengan qidam. Sebab apa tidak bersifat dengan qidam? Qidam maksudnya dia tiada permulaan. Adapun harus, perkara itu boleh ada, tiada. Bila mana Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan baqa, maka dia ni harus. Bila harus, maka dia mesti ada boleh ada dan boleh tiada. Maka bila batal Allah Subhanahu wa taala sifat baqa, maka Allah Subhanahu wa taala juga tidak bersifat dengan qidam. Okey, habis. Sebab apa tak boleh bersifat dengan qidam? Sebabnya adalah perkara harus boleh ada dan boleh tiada. Bila boleh ada, boleh tiada. Bila mana boleh tiada, mesti bermula dengan
tiada. Sebab perkara bila ada yang boleh tiada habis. Itu. Dan nombor 4 pula, dalil yang menyatakan bahawa Allah SWT tidak menyerupai makhluk ialah sekiranya Allah Subhanahu wa taala menyerupai sesuatu yang baru, tidak qadim. Bila mana Allah Subhanahu wa taala menyerupai perkara yang baru, maka bila baharu tidak qadim, maka pasti Allah Subhanahu wa taala juga baharu. Bila mana baharu, maka ada permulaan baginya. Bila mana ada permulaan baginya, maka perkara ini mustahil berdasar dalil-dalil yang menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan kidam dan baqa. Semua dalil ini akan kembali kepada sifat kidam, iaitu tasalsul daur, akan berulang-ulang dekat situ sahaja. Habis. Yang kelima pula, dalil yang menyatakan bahawa kewujudan Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada sesuatu ialah yang pertamanya, sekiranya kewujudannya berhajat pada tempat, apa dalil bagi qiyamuhu ta'ala binafsih, maksudnya berdirinya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sendiri. Yang mana kita telah bincangkan qiyamu binafsih ada dua maksud. Yang pertama, la yahtaju ila mahallin wa la yahtaju mukhassisin, tidak berhajat kepada tempat dan tidak hajat kepada penentu ciri-ciri, iaitu pencipta. Maka yang pertamanya dalil bagi kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada tempat. Sekiranya kewujudan yang berhajat kepada tempat, mesti Tuhan itu sifat. Bila mana Allah Subhanahu wa taala itu tempat, maka Tuhan itu mesti sifat, yang mana kita sebut sifat tidak boleh melayang-layang daripada zat. Seperti warna hijau, dia duduk dekat semalam contohnya macam botol air. Botol tak boleh hijau tu melayang-layang, mesti duduk pada mana mungkin kita fikir sifat tu boleh melayang-layang kan. Itu yang seperti mana yang kita maklum. Bila mana Allah Subhanahu wa taala itu sifat, maka dia berhajat kepada zat. Bila mana berhajat kepada zat, mustahil pada akal fikiran manusia sesuatu sifat bersifat dengan sifat Muawiyah. Boleh tak warna hijau ni, kita tengok warna hijau ni, dalam masa dia dalam masa sama dia warna hijau, dan ada sifat lain nak tumpang warna hijau. Sifat lain nak menumpang warna hijau. Dia warna hijau dah, sifat. Lepas tu ada sifat lain numpang ke pergi warna hijau ni. Tak boleh lah. Sifat tadi menumpang warna hijau, macam mana sifat lain nak tumpang kepada dia sebab sifat. Macam mana sifat nak tumpang dekat sifat? Tak boleh sifat nak tumpang kat sifat, macam mana? Hijau, lepas tu ada benda lain nak tumpang kat dia. Tak masuk akal. Bila mana tak masuk akal, tak boleh difikirkan. Sifat ma'ani, fikiran, macam ni kata, mustahil pada akal fikiran manusia sesuatu sifat bersifat dengan sifat ma'nawiyah dan sifat ma'an. Seperti mana yang kita tahu Allah Subhanahu wa taala bersifat, dan jikalau Allah Subhanahu wa taala itu mana sifat ma'ani dan sifat makna nak menumpang pada sifat, maka perkara tersebut adalah mustahil. Allah Subhanahu wa taala berada dengan kedua-dua sifat tersebut, maka mustahil Allah Subhanahu wa taala itu wujud sebagai sifat. Tak bolehlah Allah Subhanahu wa taala itu wujud sebagai sifat. Perkara tersebut adalah mustahil. Yang seterusnya, dan sekiranya Allah Subhanahu wa taala berhajat kepada penentu yang ini pencipta, dan sedaya Allah Subhanahu wa taala itu baharu. Allah Taala berhajat pada pencipta, baharulah sebab dia berhajat pada pencipta yang menciptakan dia. Perkara ini mustahil kerana telah nyata bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan kidam dan bila mana berhajat kepada pencipta, maka akan berlaku daur dan tasalsul. Bila berhajat saja pada pencipta, maka akan berlaku daur dan tasalsul. Maka daur dan tasalsul adalah perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana bila
dia bersifat dengan baharu, mesti berhajat kepada pencipta. Bila berhajat kepada pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala berhajat kepada pencipta, maka tak lain dan tak bukan akan berlaku daur dan tersalsul. Yang mana telah kita ceritakan tadi, macam mana boleh terbatalnya daur dan macam mana boleh terbatalnya tasalsul. Telah kita sebutkan tadi. Okey, kita sambung pada nombor 6 yang menunjukkan kepada keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak esa. Maksudnya ada zat lain yang sama macam zat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saya tidak akan wujud sesuatu apapun daripada alam semesta ini, lau kana fihi ma alihatun illallah data. Ini disebabkan oleh kelemahan semua Tuhan tersebut apabila berhajat kepada sesuatu yang lain. Jadi contohnya, saya ada bagi dadah dalam grup WhatsApp tentang macam mana jikalau ada dua Tuhan. Jikalau ada dua Tuhan, maka akan berlaku apa yang berlaku. Saya ada hantar dekat guru WhatsApp nanti, insyaAllah nanti penerangan dia panjang, insyaAllah saya akan bagi voice untuk terang secara detail insyaAllah. Okey, habis. Nombor 7, itu kita maksudnya dari lalu lah, ataupun saya akan ceritakan sedikit lah macam mana contohnya kalau ada zat lain yang sama macam zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya ada Tuhan lain, ada dua Tuhan, Tuhan A, ada Tuhan B. Okey, ada Tuhan A, ada Tuhan B. Sekiranya Tuhan A dan Tuhan B bersepakat untuk mencipta Zaid. Ada seorang tubuh Zaid. Tuhan A, Tuhan B bersepakat nak mencipta. Dan Tuhan A tersebut menciptalah Zaid. Dan Tuhan B mencipta Zaid. Jadi ada dua Zaid. Ni contoh, ada dua Zaid. Bila mana ada dua Zaid, maka lemah. Tuhan A lemah dan Tuhan B juga lemah. Sebab apa lemah? Sebabnya Tuhan A berjaya mencipta Zaid nombor 1. Tuhan B mencipta Zaid nombor 2. Tetapi Tuhan A tidak berjaya mencipta nombor Zaid nombor 2, dan Tuhan B tidak berjaya mencipta Zaid nombor 1. Kan ada dua Zaid tadi kan? Ada satu Zaid, ada dua Zaid. Zaid nombor 1, Zaid nombor 2. Tuhan A berjaya mencipta Zaid nombor 1. Tuhan B berjaya mencipta Zaid nombor 2. Dan dua-duanya sama-sama martabat Tuhan. Jadi bila mana Tuhan A berjaya mencipta Zaid nombor 1, maka gagal bagi Tuhan B untuk mencipta Zaid nombor 1. Bila mana Tuhan B dapat mencipta Zaid nombor 2 ni, maka Tuhan A tidak dapat mencipta Zaid nombor 2. Tuhan A tidak dapat mencipta Zaid nombor 2. Bila mana berlaku begitu, maka akan menyebabkan lemah kedua-duanya. Sebab apa? Sebab lemah mencipta yang A buat dan lemah untuk mencipta yang B buat. Bila mana lemah begitu, maka akan berlaku lemah. Bila lemah dia baharulah. Bila baharu akan kembali kepada daur dan tasalsul tadi. Jadi bila mana lemah, nescaya Allah Subhanahu wa ta'ala tak bolehlah nak mencipta alam ini. Sebab apa? Dia bersifat dengan lemah. Bila mana lemah, maka perkara tersebut terbatal. Kerana apa? Kerana alam ini telah ada segi musyahadah, pandangan mata kita nampak alam ini yang penuh indah ini, manusia bergerak semuanya sebelum atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terbatallah bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu lemah. Habis. Jadi panjang lebar, insyaAllah saya akan bagi voice dalam grup nanti insyaAllah. Dan dalil yang menunjukkan pada wajibnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan kudrat dan iradat, ilmu dan hayat, ialah sekiranya ternafi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala satu daripada sifat-sifat tersebut, nescaya tidak akan wujud sedikit pun daripada alam ini. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bersifat dengan berkuasa, jika Subhanahu wa ta'ala tidak bersifat dengan iradah, berkehendak, jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bersifat dengan ilmu, jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bersifat dengan hayat, salah satu daripada empat ini terbatal, maka alam ini tidak akan wujud. Sebab apa? Sebab ketika itu dia lemah. Macam mana cerita kudrat, macam nak cerita sedangkan dia lemah, maka tak boleh, maka terbatallah perkara tersebut. Kerana apa? Telah kita nampak dengan mata kepala kita bahawa
alam ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nombor 8 pula, dalil yang menunjukkan kepada wajibnya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sama, basar, kalam, ialah nas-nas Al-Quran dan hadis dan ijma' ulama. Di samping itu, sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat sifat-sifat ini, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan bersifat dengan sifat yang berlawanan dengannya, yakni kekurangan. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat sama, tidak bersifat dengan mendengar, maka Allah Subhanahu wa taala apa dia? Maka Allah Subhanahu wa taala itu pekak. Maka jika Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan basar, maka Allah Subhanahu wa taala itu buta. Jika Allah Subhanahu wa taala itu tidak bersifat dengan kalam, maka Allah Subhanahu wa taala itu bisu. Maka sifat-sifat ini menunjukkan sifat yang berlawanan bagi sifat sama, basar, kalam tadi. Maka bila mana sifat berlawanan ini berlaku, maka akan kekurangan pada zat Allah Subhanahu wa taala. Bila mananya ada kekurangan, maka tidak mustahillah perkara itu berlaku. Kerana apa? Tuhan tiada kekurangan baginya, seluruh kekuasaan ada padanya. Telah maklum yang Allah Subhanahu wa taala itu mustahil dengan bersifat dengan segala kekurangan. Allah Subhanahu wa taala itu mustahil bersifat dengan segala kekurangan. Kekurangan ni sifat makhluk saja. Kekurangan sifat makhluk saja. Kita makhluk ni ada kekurangan. Adapun Allah Subhanahu wa taala munazzahun an syarikin fi mahal. Oh, itu bukan lain pun baik budak. Munazzah Allah Subhanahu wa taala ini tersuci daripada segala kekurangan. Kalau ada kekurangan, itu sifat makhluk kita, sifat yang baharu, lemah, seperti mana kita ni lah. Kita ni lemah, faham tak? Semuanya ada kekurangan. Macam saya, mata ada kekurangan lah, sebab itu batu bagai spek mata. Sebab apa? Nak jauh-jauh dah tak boleh dah, faham tak? Itu kekurangan manusia. Banyak lagi kekurangan yang ada pada kita. Jadi kita manusia ataupun makhluk Allah Subhanahu wa taala, semua ini yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan. Jadi kekurangan tersebut yang kita tahu hanyalah Tuhan sahaja yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala itu sahaja yang sempurna. Adapun makhluk-makhluk semuanya mempunyai kekurangan, mempunyai kesalahan. Bagi melakukan kesalahan, kita hendaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nombor 9 pula, dalil yang menjelaskan keharusan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan perkara yang harus dan meninggalkannya. Ini dalil bagi sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalil bagi sifat harus, yang iaitu fa'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, fa'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Seperti mana yang kita bincang sebelum ini, sifat wajib ada 20, sifat mustahil ada 20, dan ada satu sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu apa dia? Harus Allah Subhanahu wa taala nak melakukan, nak mengadakan ataupun nak mewujudkan perkara yang mungkin, iaitu perkara yang harus, dan nak mentiadakan perkara yang harus. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala harus nak mencipta kita, dan Allah Subhanahu wa taala juga harus untuk mentiadakan kita. Jadi kalau perkara ini, apakah dari Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan fa'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, Allah Subhanahu wa taala harus mewujudkan dan mentiadakan. Jadi dalil ni disebut dalam kitab ini ialah sekiranya wajib dari segi akal ke atas Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu perkara atau wajib meninggalkannya, nescaya akan berkar hakikat sesuatu yang harus kepada wajib dan mustahil. Perkara ini tidak dapat diterima oleh akal fikiran manusia. Jika ada perkara yang harus yang Allah Subhanahu wa taala itu Allah taala wajib buat, maka perkara itu jadi wajib. Bila mana perkara itu jadi wajib, maka tak bolehlah. Contohnya
ataupun dalil di ataupun perkara yang mustahil, ataupun perkara yang mustahil. Benda itu tiada, tapi Allah Subhanahu wa taala mesti mentiadakannya, wajib mentiadakannya. Maka jadi perkara tersebut wajib mentiadakan, perkara itu harus ditimpa Allah Subhanahu wa taala, wajib mentiadakan dia. Maka bila mana wajib mentiadakannya, maka perkara harus itu bertukar menjadi mustahil. Jadi mana bertukar begitu, harus dari wajib dan harus dari mustahil, maka perkara tersebut tidak boleh masuk akal pada pemikiran manusia. Okey, habis. InsyaAllah. Itu dalil bagi Allah Subhanahu wa taala harus mewujudkan dan Allah Subhanahu wa taala harus mentiadakan. Okey, habis itu. Okey, kita masuk kepada sifat kenabian. Kita masuk kepada sifat kenabian. Jadi kalau ada yang siapa yang tak tadi yang sebelumnya, maka boleh nanti dan guru WhatsApp tanya dan kita akan terang kemudian, sebab kita cuba untuk habiskan juga kitab ini pada pukul 10 nanti, sebelum pukul 10 nanti. Okey, yang nombor 2, wajib bagi setiap para rasul alaihimussalatu wassalam bercakap benar. Itu yang pertama, sifat yang harus, sifat yang wajib bagi rasul. Yang keduanya amanah. Yang ketiganya menyampaikan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kitab ini ada 3 je. Ada dalam sidik, amanah dengan tabligh. Adapun fatanah ada khilaf di situ. Setengah ulama ada tambah fatanah dan setengah ulama tidak menambahnya. Kerana dikata apabila nak menyampaikan mesti bersifat dengan fatanah. Ataupun tabligh itu dikira sekali di dalamnya ada fatanah. Sebab apa? Tabligh dikira sebagai fatanah. Macam mana nak menyampaikan orang lain kalau tidak ada bersifat cerdik? Mesti nak menyampaikan, kita nak menyampaikan ke orang lain tentang apa wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di situ mesti sekali dengan sifat cerdik. Maka sebab tu ada setengah ulama membahagikan antara sifat yang wajib bagi para rasul ini ada 3. Yang pertama sifat tabligh. Adapun fatanah ada khilaf di antara ulama radhiyallahu taala anhu. Yang khilaf tu bukan maksud dinafikan fatanah, tak, tapi dikira 3 kerana kira fatanah tu sekali dengan tabligh. Bila nak menyampaikan mesti ada sifat cerdik. Macam mana nak menyampaikan kalau tak ada sifat cerdik? Maka dikira saja. Ada setengah ulama ada 4 dengan dia menceraikan antara tabligh dan fatanah. Dia menceraikan antara tabligh dan fatanah. Tabligh ada sifat menyampaikan, fatanah adalah sifat cerdik, ada sifat yang berlainan. Okey, habis. Jadi mustahil pula ke atas mereka segala sifat-sifat yang bertentangan, iaitu dusta, khianat, jangan melakukan perkara yang dilarang Allah Ta'ala, sama ada larangan tersebut berbentuk pengharaman ataupun makruh. Begitu juga mustahil bagi mereka menyembunyikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mustahil juga. Apa maksud Nabi, apa maksud Rasul? Nabi ni seorang manusia, seorang lelaki yang mulia yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada yang lain. Itu Nabi. Adapun Rasul lah insanun uhiya ilaihin ataupun rajulun uhiya ilaihi syar'in wa yu'maru bitablighi. Seorang Rasul orang lelaki, mesti bersifat lelaki yang diwahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan disuruh uhiya ilaihi bi syar'in, diwahyukan kepadanya dengan syarak, wa yu'maru bitablighi, dan disuruh untuk menyampaikannya. Itu antara perbezaan Nabi dan Rasul. Nabi dia adalah
manusia atau seorang lelaki yang diwahyukan padanya ilmu syarak, hukum syarak, dan tidak disuruh untuk membaikannya, itu Nabi. Adapun Rasul, dia seorang lelaki diwahyukan kepadanya dengan ilmu syarak, maka disuruh untuk menyampaikannya, maka itu dipanggil sebagai Rasul. Itu perbezaan antara Nabi dan Rasul. Nabi tidak disuruh untuk menyampaikan, tapi boleh dia nak sampaikan, tak ada masalah. Tapi tidak diperintahkan. Adapun Rasul memang ditahkan untuk menyampaikan kepada yang lain. Adapun Nabi tidak diperintahkan, tapi boleh tak dia mengajak kepada kebaikan? Boleh dia nak mengajak kepada kebaikan, nak sampaikan yang wahyu yang Allah Subhanahu wa taala beri, itu boleh je, tapi tidak disuruh, tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Ada Rasul memang tugasnya perlu menyampaikan kepada yang lain. Itu antara beza Nabi dan Rasul. Habis. Jadi yang itu yang kita sebut tadi tentang perkara yang mustahil bagi para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Oh, ni ada komen lagi ni. Mana tengok? Sekejap. Yelah maksum, betul lah. Yang Ustaz yang tersebut betul lah. Amanah itu adalah maksum. Maksudnya apa? Maksum tu, maksudnya dia amanah lah. Amanah tidak melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Amanah itu adalah, maksudnya dia tidak melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Bagi segi apa? Pada segi melakukan perkara yang haram atau melakukan perkara yang makruh. Sebab apa? Kalau Rasul alaihi wassalatu wassalam melakukan perkara yang haram ataupun perkara yang makruh, maka akan bertukar kemaksiatan itu menjadi ketaatan. Sebab apa? Sebab kita wajib mengikut para Rasul. Kita wajib mengikut para Rasul. Dekat bawah ni ada dicerita secara terperinci tentang perkara tersebut. Habis. Dalil-dalil bagi segala sifat yang telah disebut. Yang pertamanya, dalil yang menyatakan bahawa Rasul wajib bercakap benar ialah sekiranya mereka berdusta, nescaya pengkhabaran yang difahami daripada mukjizat Allah Subhanahu wa taala juga menjadi dusta. Subhanahu wa taala membenarkan para rasul dengan mukjizat yang tersedia di dalamnya, sesungguhnya hamba-Ku berkata benar pada setiap pengkhabarannya. Jadi antara ya, bismillah. Apa antara macam mana kita nak tahu Rasul tu benar? Kan? Sebab adanya mukjizat. Subhanahu wa ta'ala memberi mukjizat kepadanya. Contohnya macam Nabi Muhammad alaihi wasallam. Ada kaum kafir musyrikin datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai Muhammad, sesungguhnya engkau mengatakan engkau seorang nabi. Maka tunjukkan kepada kami dalil ataupun tanda yang kau ni seorang nabi. Maka dalil bagi dia seorang nabi adalah dengan mukjizat. Lalu Nabi Muhammad alaihi wasallam membelah bulan. Maka dengan tangan, lalu bagi dia apabila membelah bulan dengan tanya, lalu bulan tersebut terbelah. Bulan terbelah. Bulan tersebut terbelah. Bila mana bulan tersebut terbelah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan nak memberitahu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memang betul-betul utusannya. Maka mana bila bulan tu terbelah, maka apa yang dimaksudkan dengan bulan terbelah tu adalah sesungguhnya hamba-Ku berkata benar pada setiap pengkhabarannya. Maksudnya bila mana mukjizat itu berlaku, itu menunjukkan bahawasanya bahawa apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun para rasul yang lain itu adalah benar.
Sebab macam mana manusia biasa mana boleh nak belah bulan? Manusia biasa mana boleh nak belah bulan, kita nak pergi belah bulan. Belah, takkan jadi sekarang lama ni. Semoga kita rasul kan. Jadi para rasul alaihi wassalatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada mukjizat. Yang mana mukjizat tersebut mencari bagi adat. Mencari bagi adat kebiasaan manusia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam belah bulan, lalu bulan terbelah. Bila mana bulan terbelah, maka itu menunjukkan bahawa memang benar dia merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Jadi jikalaulah para rasul sallallahu wassalam ini tidak bersifat dengan sidik, tidak bersifat dengan benar, maka dia akan bersifat dengan dusta. Bila mana bersifat dengan dusta, niscaya perkabaran yang difahami daripada mukjizat Allah Subhanahu wa taala itu juga menjadi dusta. Jadi mukjizat pun jadi dusta, maka tidak bolehlah berlaku begitu. Maka perkara tersebut adalah mustahil. Hadis yang ini pula, dan dalil yang mewajibkan setiap rasul bersifat dengan aman adalah sekiranya mereka mengkhianati perintah Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perkara haram ataupun makruh. Ni soalan yang Syekh tanya tadi. Sekiranya mereka mengkhianati perintah Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perkara haram ataupun makruh, nescaya perkara haram dan makruh tersebut akan menjadi satu ketaatan pula. Perkara haram dan makruh tak akan menjadi satu ketaatan di sisi mereka. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia menjadikan segala perbuatan dan perkataan mereka sebagai contoh ikutan. Rasul ni contoh ikutan. Maka kalau dia melakukan perkara yang haram, maksudnya tidak maksum, maka perkara haram yang mereka lakukan menjadi ketaatan pula. Jadi tak bolehlah macam tu kan. Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali akan memerintahkan hamba-Nya melakukan perkara haram dan makruh. Ini dalil bagi Rasul itu mesti bersifat dengan amanah. Habis. Okey ya. Yang nombor 3 pula, dan dalil kedua ini juga merupakan dalil mewajibkan para rasul alaihi wassalatu wassalam menyampaikan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyembunyikan suatu perkara pun. Dan dalil kedua ini juga menjadi dalil bagi sifat amanah. Dalil yang kedua ini juga menjadi dalil bagi sifat amanah. Kalau para rasul dalil yang ketiga ini juga iaitu dalil bagi sifat amanah, iaitu para rasul wajib menyampaikan. Jikalau para rasul tidak menyampaikan, maka tidak sampailah perintah yang Allah Subhanahu wa taala suruh sampaikan. Bila tak sampai, macam mana kita sebagai ikutan mereka ini nak mengikut mereka kalau mereka tidak bersifat dengan tabligh. Jadi dalil kedua menjadi dalil bagi yang ketiga juga. Habis. Dan yang keempat, dalil yang mengharuskan para rasul alaihi wassalatu wassalam bersifat dengan sifat kemanusiaan ialah penyaksian berlakunya perkara tersebut pada diri mereka yang bertujuan untuk. Jadi kenapa para rasul alaihi wassalatu wassalam ada satu sifat harus bagi mereka? Kerana apa? Kerana kita dapat menyaksikan, atau dikata bersifat dengan sifat kemanusiaan ialah penyaksian berlakunya perkara tersebut pada diri mereka yang tujuan untuk yang pertamanya menggandakan lagi pahala mereka. Sebab itu daripada kalangan manusia atau bersifat sebagaimana sifat manusia biasa, supaya untuk menggandakan lagi pahala mereka. Yang keduanya, memberikan pensyariatan kepada manusia. Nanti kalau
Rasul terdiri daripada para malaikat, nanti manusia akan berkata bolehlah dia malaikat dibuat melakukan ketaatan sebagainya. Jadi akan timbul begitu pula. Sebab itu menjadikan pensyariatan kepada manusia. Sebab itu dicipta para Rasul alaihi salatu wassalam daripada kalangan manusia. Kerana apa? Supaya dapat syariatkan kepada manusia. Yang ketiga, menyesi memberi ketenangan kepada mereka yang ditimpa ujian. Sebab apa mereka bersifat seperti mana sifat kemanusiaan, seperti mana sakit, seperti mana adanya anak dan sebagainya, ada sakit, ada gembira, ada sedih dan sebagainya. Supaya apa? Supaya menjadi ketenangan kepada mereka yang ditimpa ujian. Para Nabi juga diuji dengan berbagai-bagai ujian. Dan para Nabi adalah orang yang paling dahsyat ujiannya. Asyadul bala'i al-anbiya, yang paling kuat ditimpa bala adalah para anbiya. Kemudian orang yang seumpama para Nabi, dan orang yang seumpama para Nabi. Nak beritahu yang paling dahsyat sekali ditimpa ujian Allah Subhanahu wa taala, ditimpa ujian adalah para Nabi dan Rasul. Mereka itulah orang yang Subhanahu wa taala beri ujian yang dahsyat. Adapun kepada kita ini yang lemah iman, Allah Subhanahu wa taala uji juga, tapi tak adalah sedahsyat para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka diuji dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat hebat. Adapun kita ada sedikit saja ujian yang Allah Subhanahu wa taala beri. Jadi kalau Allah Taala uji kita, apa-apalah dia segala ujian yang Allah Subhanahu wa taala uji, maka jikalau kita bersabar, maka akan naiklah kita punya maqam ataupun kita punya martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana kena ingat satu je, Allah Subhanahu wa taala takkan uji seseorang melainkan Allah Subhanahu wa taala nak tambahkan kasihnya kepada kita. Nak tambahkan kasih dia kepada kita. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala uji. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala nak kasih kepada kita. Nak tengok hamba aku ni sabar tak aku bagi ujian, melatah aku bagi ujian. Kalau tak melatah, sabar, Allah Subhanahu wa taala lebih kasih. Okey. Habis. Dan dia mengingatkan tentang kehinaan dunia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, para Rasul alaihi wassalatu wassalam seperti mana sifat manusia lah kita sebut. Ada sakit, ada sedih, ada gembira dan sebagainya. Sebab apa? Nak bagi tahu dunia ni hina sahaja. Dunia ni hina kalau dibandingkan dengan sekepak nyamuk. Tak ada bandingan di dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiada bandingan. Ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu para Rasul alaihi wassalam ada juga bersifat dengan sifat harus. Apa? Maksudnya dunia ni bukanlah tempat balasan. Tapi apa yang kita lakukan kebaikan, apa yang kita lakukan kebaikan bukanlah tempat balasan yang sepatutnya lah. Jadi pembalasan itu adalah di hari akhirat nanti. Di hari akhirat nanti adalah tempat pembalasan yang sebenar. Jika dunia ini adalah tempat pembalas segala kebaikan, saya orang kafir yang menyebut Allah Subhanahu wa taala tidak dapat minum walaupun sedikit air. Walaupun sedikit air pun dia tidak dapat minum. Sebab apa? Kalau dunia ini menjadi tempat pembalasan bagi segala kebaikan dan keburukan, saya orang kafir yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, setitik air pun mereka tidak akan dapat. Hadis. Ia mengingatkan manusia yang dunia ini bukanlah tempat pembalasan bagi kekasih Allah Subhanahu wa taala dan memandang keadaan mereka yang sentiasa ditimpa kesusahan. Jadi para rasul dan mana yang saya sebut tadi, para rasul dan para nabi adalah mereka yang paling diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyadul bala
al-anbiya thumma al-amsalu fal-amsal. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis itu adalah tiga ataupun empat daripada sifat yang wajib bagi Rasul dan empat perkara yang mustahil bagi para Rasul alaihi wassalatu wassalam, dan ada satu sifat yang harus bagi para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka kesemuanya ada 9, maka kita gabung dengan 41 yang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala dan mustahil dan harus. Maka kesemuanya ada 50, ada 50 sifat yang wajib dipelajari atas setiap individu Muslim. Itu habis bab apa? Bab bab sifat-sifat yang wajib dipelajari. Maka pada muka surat yang ke-25 kita akan masuk tentang makna dua kalimah syah. Apa, ketahuilah bahawa sesungguhnya ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah merangkumi semua masalah akidah yang telah disebut sebelum ini. Ini disebabkan makna al-uluhi Tuhanan ialah kita akan sambung nanti. Kita rehat sekejap 5 minit. Masuk pada yang setelah kelas yang seterusnya, insya-Allah. Rehat 5 minit. Nanti kita akan sambung pada muka surat 25 dan kita cuba untuk habiskan juga sampai muka surat yang ke-38. Bagi ada 8 lagi muka surat yang perlu kita habiskan, insya-Allah. Jadi moga-moga sempatlah kita menghabiskan 8 muka surat ini. Jadi siapa-siapa yang nanti lepas daurah ada soalan-soalan yang tidak jelas penerangannya, jadi bolehlah PM ataupun tanya dalam yang PM lebih baiklah. Maksudnya kita dapat menyelesaikan masalah bagi setiap individu, setiap yang tidak faham kan. Jadi boleh PM, insya-Allah saya akan terangkan balik apa yang tidak faham tersebut. Sebab yang sebelum ni kita terpaksa baca laju sebab kita cuba untuk habiskan juga daurah ini, insya-Allah. Okey, aku qul hadza wa astaghfirullahal azim wa astaghfirullahal azim li wa lakum muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Okey, kita berhenti 5 minit ya.
Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ma'in. InsyaAllah kita akan sambung pada surat yang ke-25 insyaAllah. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ala Allah bi'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulumi sa'ir salihin fid darain amin ya alamin. Makna dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah iaitu la ilaha illallah tu Muhammadun Rasulullah. Bahawa sesungguhnya ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah merangkumi semua masalah akidah yang telah disebut sebelum ini. 50 sifat yang kita sebut sebelum ini semuanya terkandung dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini disebabkan macam mana 50 sifat ni boleh dalam la ilaha illallah pula. Macam mana 50 sifat ini boleh berada pada Muhammadur Rasulullah. Macam mana boleh ada dalam dua perkataan ini? Ini disebabkan makna al-uluhiyah, ketuhanan. Apa maksud ketuhanan? Maksud ketuhanan ialah yang pertama, Tuhan maha kaya daripada segala sesuatu, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil istighna'uhu an kulli syai'. Tuhan maha kaya daripada segala sesuatu. Dan yang keduanya, segala sesuatu amat memerlukan kepadanya Allah Subhanahu wa taala, iaitu iftikaru kulli syai' ilaih, iaitu segala sesuatu amat memerlukan kepadanya. Maka di dalam istighana an kulli syai' iftikaru kulli syai' ilaih, maka ada 41 sifat yang termasuk dalamnya. Macam mana pembahagian dia, kat bawah ni kita akan bahagikan. Justru maksud la ilaha illallah ialah tiada Tuhan yang maha kaya daripada segala sesuatu dan berhajat kepadanya setiap sesuatu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang balik, apa maksud la ilaha illallah? Maksudnya ilah tu la tiada ilaha, Tuhan. Tuhan tu masuk dalam uluhiyah lah. Uluhiyah. Maksudnya uluhiyah. Apa dia uluhiyah? Istighfar kulli syai' ataupun iftikaru kulli syai' ilaih. Daripada kita bersebut la ilaha illallah, maksud yang tersirat di dalamnya adalah tiada Tuhan yang maha kaya daripada segala sesuatu dan berhajat kepadanya setiap sesuatu bukan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Jadi itu maksud tersirat daripada la ilaha illallah. Ulang sekali lagi, tiada Tuhan yang maha kaya daripada segala sesuatu dan berhajat kepadanya setiap sesuatu melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Habis. Maha kaya Allah Subhanahu wa taala, yakni istighna'uhu an kulli syai' mewajibkan bersifat dengan A, B, C, D. Dekat bawah tu dia akan ceritakan. Okey. Jadi bila mana Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan maha kaya, maka yang pertamanya dia mestilah bersifat dengan wujud. Dia mestilah bersifat dengan wujud. Kalau dia tak wujud, macam bersifat dengan maha kaya? Tak boleh. Termasuk dalam istighna'uhu an kulli syai', yang pertamanya adalah sifat wujud. Yang pertamanya adalah sifat wujud. Yang keduanya pula, artinya tiada permulaan. Kidam. Dalam istighna'uhu an kulli syai' adalah Tuhan, dan di dalam ini termasuk sifat kidam. Maksud sifat kidam tiada permulaan. Kerana kalau Tuhan
ada permulaan, maka ketika itu dia terkayalah daripada sesuatu. Sebab apa? Dia berhajat kepada pencipta yang menciptakannya. Jadi dia tidak bersingkat istighna, maha kaya. Maka kita mesti masuk dalam bawah istighna. Hadis. Yang C-nya pula baqa, artinya tiada penghujung. Kalau dia ada penghujung, mesti ada yang menghujungkan dia. Bila ada yang menghujungkan dia, maka dia baharu. Bila baharu, dia berhajat kepada yang lain. Bila berhajat kepada yang lain, maka tak bolehlah dia jadi Tuhan. Sebab dia tidak istighna. Okey, habis. Yang D pula adalah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, artinya tiada segala bentuk persamaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Kerana jikalau ada persamaan, maka dia ada sifat baharu. Bila mana ada sifat baharu, maka dia akan dicipta. Bila mana dia dicipta, maka dia tidak terkayalah daripada segala sesuatu, kan? Habis. Yang ini pula at-tanazzuhu 'anil naqaisi. Apa maksud at-tanazzuhu 'anil naqaisi? Tanazzuhu 'anil naqaisi artinya maha suci daripada segala sifat-sifat berkurangan. Allah Subhanahu wa ta'ala itu bila nak terkaya, bila Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat dengan terkaya daripada sesuatu, Tuhan itu bersifat dengan terkaya daripada sesuatu, maka dia tidak boleh ada kekurangan. Bila mana tidak boleh ada kekurangan, maka dimasuk di bawah al-suhu al-naqaisi. Yang pertama, wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sama, iaitu pendengaran, ataupun bersifat dengan basar, artinya penglihatan. Ataupun yang ketiga bersifat dengan kalam, artinya berkata. Kalau tiga-tiga ni sifat ini tak ada, maka kekurangan. Maka bila mana ada kekurangan, maka dia tidak terkayalah daripada segala sesuatu. Habis. Sesungguhnya sifat maha kaya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan segala sifat yang telah disebut di atas, kerana sekiranya ternafi perkara tersebut, nescaya Allah Subhanahu wa ta'ala berhajat ni lawan bagi apa? Lawan bagi yang tadi, kepada pencipta. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bersifat dengan maha kaya ini, maka akan berlaku Allah Subhanahu wa ta'ala berhajat kepada pencipta. B pula, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bersifat dengan maha kaya, maka apa akan berlaku? B, atau tempat bagi kewujudannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berhajat kepada tempat bagi kewujudannya. Ataupun C, ataupun sesuatu kuasa lain untuk menghilangkan segala sifat-sifat kekurangan daripada zatnya. Maka kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ada kekurangan, mesti ada satu kuasa lain yang boleh menghilangkan bagi kekurangannya. Maka ketika itu dia berhajat kepada yang lain. Bila mana berhajat kepada yang lain, maka tak bolehlah dia bersifat dengan istighna'u an kulli syai', terkaya ia ataupun maha kaya ia daripada segala sesuatu. Habis. Okey. Okey, yang kedua, menafikan adanya sesuatu tujuan ataupun sebab segala perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala dan hukum hakam ini disebabkan sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sesuatu tujuan ataupun sebab daripada segala perbuatan dan hukum hakamnya, nescaya Allah Subhanahu wa ta'ala berhajat kepada sesuatu yang lain untuk menyempurnakan kehendak. Perkara ini mustahil kerana Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya daripada segala sesuatu.
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala antara maksud maha daripada segala sesuatu, Tuhan itu maha daripada sesuatu adalah Tuhan itu tidak bertujuan dalam melakukan apa-apa perkara dan apa-apa yang telah ia tentukan. Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak bertujuan. Jikalau Allah Subhanahu Wa Taala itu bertujuan melakukan sesuatu perbuatan ataupun adanya hukum hakam yang dia inginkan daripada perbuatan tersebut, maka di situ Allah Subhanahu Wa Taala berhajat kepada yang menyelesaikan tujuannya. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala berhajat kepada yang menyelesaikan tujuannya, maka di situ Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah terkait dari segala sesuatu, sebab masih berhajat kepada yang menyempurnakan tujuannya. Hadis. Itu maksud daripada nombor 2. Yang ketiga pula, haruskannya Allah Subhanahu Wa Taala mewujudkan sesuatu. Maka termasuk dalam istighna juga adalah Allah Subhanahu Wa Taala harus mencipta sesuatu dan mentiadakannya. Termasuk dalam istighna juga. Yang ketiga, mengharuskannya mewujudkan sesuatu perkara yang harus atau tidak mewujudkannya. Ini disebabkan sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala wajib melakukan sesuatu yang harus, seperti memberi pahala bagi setiap kebaikan. Jika Allah Subhanahu Wa Taala wajib melakukan perkara yang harus, seperti Allah Subhanahu Wa Taala wajib beri pahala bila orang melakukan kebaikan. Maka apa yang akan terjadi? Nescaya Allah Subhanahu Wa Taala berhajat kepada perkara itu untuk kesempurnaannya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berhajat pula pada pahala. Bila Allah Subhanahu Wa Taala wajib melakukan perkara tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala wajib, maksudnya berkehendak pula ataupun berhajat pula pada pahala untuk menyempurnakan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak bolehlah begitu. Ini disebabkan tiada perkara yang wajib Allah Subhanahu Wa Taala melainkan segala kesempurnaan. Sebab Allah ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala berhajat kepada pahala pula. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala mesti bersih dengan sempurna. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala wajib memberi pahala kepada seseorang, asalnya pahala bagi pahala dan bagi dosa harus. Jadi tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala wajib beri pahala kepada seseorang. Maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala berhajat kepada pahala untuk menyempurnakan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala berhajat kepada pahala untuk menyempurnakan kesempurnaannya, maka di situ Allah Subhanahu Wa Taala tidak lagi istighna, maha kaya daripada segala sesuatu. Sebab apa? Dia berhajat kepada sesuatu. Habis. Perkara ini berhajat kepada perkara lain untuk kesempurnaan mustahil. Mustahil Allah Subhanahu Wa Taala berhajat kepada yang lain untuk menyempurnakan kesempurnaannya. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala maha kaya daripada segala sesuatu. Habis. Itu maksud istighna. Jadi di dalam istighna ini ada berapa sifat? Cuba kita kira. Yang pertamanya wujud, yang keduanya qidam, yang ketiganya baqa', yang keempatnya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, yang kelima at-tanazzuhu 'anil naqaisi. Di dalamnya ada 3. Yang pertamanya sama', yang keduanya basar, yang ketiganya kalam, yang keempatnya adalah apa dia? Fa'lun kulli mumkinin aw tarkuhu aman. Jadi yang 7 ni kita darab dengan 2 lah. Apa? Wajib dan mustahil. Jadi ada 7 tambah 7, 14. 14 tambah 1 ada berapa? Ada 15. Jadi dalam tanazzuhu 'anil naqaisi ada 15 sifat daripada 50 sifat tersebut
50 sifat yang wajib kita ketahui tersebut. 15 termasuk dalam istighna'uhu an kulli syai'. Okey. Termasuk dalam istighna'uhu an kulli syai'. Habis. Jadi kita masuk kepada berhajat segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, atau iftiqaru kulli syai' ilaih. Apa maksud iftiqaru kulli syai' ilaih? Iaitu berhajat segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam iftiqar ini ada beberapa sifat yang masuk ini. Yang pertamanya adalah hayat, artinya. Jadi macam mana segala sesuatu hajat kepada ini kalau dia tak hidup? Macam mana kita boleh berhajat kepada orang mati? Ni contoh. Kita boleh berhajat ke kepada orang yang mati? Tak boleh lah, dia dah mati, macam mana dia nak tolong kita? Kan? Jadi kita masuk dalam adalah sifat hayat. Sifat hayat. Dia masih hidup baru boleh kita berhajat kepada dia. Habis. Yang keduanya umumul qudrati, artinya kuasa yang menyeluruh. Kuasa yang menyeluruh. Yang maksud kuasa yang menyeluruh. Jadi bila mana kita nak berhajat sesuatu yang lain, nak berhajat dia, mestilah dia mempunyai kuasa yang menyeluruh. Kalau dia tak ada kuasa yang menyeluruh, macam mana yang lain nak berhajat kepadanya? Okay, habis. Yang ketiganya pula artinya kehendak. Mesti ada kehendak. Macam mana yang lain nak berhajat kepadanya kalau tidak berkehendak? Sebab orang yang lain nak berhajat ni, kalau dia tak ada berkehendak, macam mana dia nak menunaikan hajat yang lain? Jadi tak boleh berlaku begitu. Yang keempat, artinya pengetahuan. Dia nak menyelesaikan masalah yang lain, berhajat kepada dia, jikalau dia tidak bersifat dengan ilmu. Maka ilmu termasuk dalam istiqam kulli syai' ilaih. Ini disebabkan sekiranya ternafis sifat-sifat di atas, iaitu hayat, umumul qudrah, iradah, ilmu. Nescaya tidak mungkin wujud sedikit pun daripada alam semesta ini. Jikalau satu daripada empat ini ternafi, alam semesta ini nescaya tidak mungkin wujud. Sedikit pun daripada alam semesta ini, tak satu pun yang tercipta. Justru itu tiada sesuatu apapun yang akan berhajat kepadanya. Bila salah satu daripada ni tiada, maka benda lain macam mana nak berhajat kepadanya? Tak boleh. Perkara ini mustahil kerana telah diyakini bahawa setiap sesuatu pasti berhajat kepadanya. Seperti mana yang telah kita yakin bahawa segala sesuatu berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis. Yang keduanya mewajibkan bersifat dengan wahdaniyah. Artinya sekutu bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat dan segala perbuatannya. Ini disebabkan sekiranya ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala ada sekutu, nescaya dia akan berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu kerana lemah kedua-dua Tuhan tersebut. Seperti mana yang kita sebut tadilah, yang secara ringkas, Tuhan A dan Tuhan B nak mencipta Zaid. Contohnya Zaid tadi kan. Jadi Tuhan A berjaya mencipta Zaid. Bila Tuhan A berjaya mencipta Zaid, maka Tuhan B tak boleh nak cipta dah lah, sebab Tuhan A dah cipta. Maka Tuhan B lemah. Bila mana Tuhan B lemah, maka Tuhan A juga lemah. Kerana apa? A lemah sebab sama-sama martabat Tuhan. Maka tidak boleh berlaku perkara tersebut. Bila mana Tuhan lemah, maka tak layaklah jadi Tuhan. Bila mana lemah berhajat kepada yang lain pula, maka tak boleh, kan? Ataupun wahdaniyah, ataupun Tuhan A mencipta Zaid, Tuhan B mencipta Zaid. Okey, cipta sebahagian-sebahagian. Tuhan A cipta bahagian, Tuhan B cipta bahagian kiri. Walaupun cipta bahagian-sebahagian juga lemah. Sebab apa lemah? Sebab Tuhan A tidak berjaya mencipta bahagian Tuhan B. Dan Tuhan B tak berjaya mencipta bahagian Tuhan A.
maka ketika itu ada lemah, masing-masing lemah. Sebab apa? Bila Tuhan A lemah, Tuhan B lemah, maka tak bolehlah berlaku begitu. Mustahil. Mustahil Tuhan itu bersifat dengan lemah. Habis. Dan sebab itu disebut dalam kitab ini disebabkan sekiranya ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Tuhan tu ada dua lah. Nescaya tidak akan berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu apapun kerana lemah kedua-dua Tuhan, seperti mana yang kita sebut tadi. Perkara ini mustahil kerana telah diyakini bahawa setiap sesuatu pasti berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis. Okey. Yang nombor 3 pula, menghukumkan yang alam semesta ini baharu tidak qadim. Kita semua ni baharu tidak qadim. Ini sebabkan sekiranya alam ini qadim. Oh, ada pula kata qadim. Apa yang berlaku jikalau ada yang mengatakan alam ini qadim? Alam ini qadim maksudnya tidak ada permulaan. Dia ada sejak dulu lagi, sejak azali lagi. Apa yang akan berlaku? Nescaya alam ini tidak berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mewujudkannya. Perkara ini mustahil kerana telah diyakini bahawa setiap sesuatu pasti berhajat kepadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh. Tidak bolehlah alam ini bersifat dengan qadim. Seperti mana yang disebut pada nombor 3. Habis. Yang nombor 4 pula, menghukumkan bahawa tiada sesuatu pun daripada alam semesta ini mampu memberi kesan. Ini antara masalah yang perlu difahami secara terperinci juga. Menghukumkan bahawa tiap sesuatu pun daripada alam semesta ini yang mampu memberi kesan. Maksudnya segala yang berlaku dekat alam semesta ini, sesuatu pun yang memberi kesan, melainkan semuanya atas kekuasaan ataupun atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mewujudkan ataupun tidak mewujudkan secara semula jadi terhadap sesuatu benda. Ini disebabkan sekiranya perkara tersebut berlaku, nescaya benda tersebut tidak berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penciptanya. Perkara ini mustahil kerana telah diyakini bahawa setiap sesuatu pasti berhajat kepadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga mustahil hukumnya jika diandaikan ada sesuatu daripada alam semesta ini memberi kesan dengan kuasa yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Ini merupakan pegangan bagi seseorang yang tidak berpengetahuan. Ini menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala berhajat kepada sesuatu peraan lain untuk melakukan sesuatu. Ianya hil dan batil kerana telah maklum bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kaya, tidak memerlukan daripada setiap sesuatu. Maka ada pandangan ataupun pemikiran yang salah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kuasa kepada sesuatu, lalu sesuatu tersebut dapat memberi kesan kepada yang lain. Seperti mana yang kita bagi contoh semalam. Seperti mana pisau memotong daging. Pisau memotong daging. Dan kalau kita beriktikad Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kuasa pada pisau, lalu pisau dapat memotong daging, maka ketika itu iktikad kita salah dan tergelincir. Dan perkara itu adalah batil. Sebab apa? Yang memotong daging itu, walaupun pisau adalah alat, maka tapi sebenarnya yang memotong tersebut bukanlah pisau. Yang memotong tersebut di dalam akidah Ahlis wal Jamaah berpendapat bahawa yang memotong itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memotong. Adapun pisau, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhajat kepada perantaraan untuk menyelesaikan ataupun untuk menyelesaikan sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhajat kepada perantaraan untuk menyelesaikan perkara tersebut.
ataupun untuk melakukan sesuatu tersebut. Jadi seperti mana pisau tadilah, kita nampak, contohnya kita berpendapat Allah Subhanahu Wa Taala bagi kuasa kita, yang kuasa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita ni lah, kita mendengar, kita bercakap, kita bergerak dan sebagainya. Jadi di sisi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, perkara tersebut adalah batil, salah. Sebab apa salah? Sebab apa salah? Sebab ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala berhajat kepada perantaraan untuk melakukan sesuatu. Bila Allah Subhanahu Wa Taala berhajat kepada perantaraan untuk melakukan sesuatu, maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak bersifat lagi dengan iftikhar an kulli syai', segala sesuatu berhajat kepadanya. Jadi tidak boleh berlaku keadaan begitu. Itu kita bagi contoh pisau, macam-macam lagi. Macam-macam lagi yang berlaku dekat dunia ini yang kita nampak semuanya adalah lambang bagi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Rabb, jaga Al-Alamin, bagi seluruh alam. Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaga belaka, Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerakkan belaka, Allah Subhanahu Wa Taala yang membuat belaka. Semua yang berlaku di atas muka bumi ini, alam semesta ini, semuanya atas jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku seperti COVID-19 ni, bagi orang kuat akidahnya, kuat pegangannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau betul-betul dia bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tak akan risaulah, sebab semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tanda kita bertawakal itu dengan cara kita menjauhi, jaga diri kita, ahli keluarga kita, keluarga kita daripada terjerumus ataupun terkena penyakit-penyakit yang tidak diingini. Sebab itu dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah tawakal itu aku membiarkan, contohnya, adakah tawakal itu aku membiarkan kudaku tanpa ikatan? Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap, itu bukan tawakal. Itu apa dia? Itu bukan tawakal lah. Itu kau haram saja. Jadi yang tawakal sebenarnya adalah kau ikat kuda kau pada sesuatu, lalu kau bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebenar-benar tawakal. Kita berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam masa yang sama kita ada usaha untuk melakukan untuk melakukan perkara tersebut. Jadi tawakal ni bukan semata-mata kita serah 100% sampai usaha, tapi kita kena usaha juga, lalu kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukanlah wali, kita bukanlah para nabi yang ada dan karamah, melainkanlah orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala karamah, Allah Subhanahu Wa Taala mukjizat sebagai para nabi alaihi wassalatu wassalam. Apa-apa pun boleh berlaku. Tapi kita sebagai manusia ini, semuanya adalah kita berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama kita juga berusaha melakukan apa yang sepatutnya, insya-Allah. Jadi habis pada perbincangan nombor 4 tadi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada sesuatu untuk menyempurnakan ataupun untuk melakukan sesuatu. Contohnya tengah-tengah perang, tembak-tembak, bang. Ada kata peluru tersebut Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkan dia masuk tubuh badan manusia. Peluru itu tak akan masuk. Sebab yang mana kita tahu, kita akidah sunnah wal jamaah berpendapat semua berlaku atas izin Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau tengah-tengah perang, pancung-pancung, pisau punya tajam dan sebagainya. Tapi bila orang tu libas apa? Libas pedang kena kena kepada diri kita. Contohnya. Tapi kalau dengan izin Allah Subhanahu wa taala tak izinkan pisau tersebut boleh memotong, nescaya dia tidak akan terpotong, tidak akan terpancung. Itulah akidah-akidah maksudnya yang dipegang oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu, akidah-akidah yang dipegang oleh para ulama, para alim ulama radhiyallahu taala anhu, yang mana segala sesuatu tidak memberi kesan, yang hanya memberi kesan adalah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Allah Subhanahu wa taala sahaja yang memberi kesan. Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada perantaraan untuk melakukan sesuatu. Yang itu perlu kita pegang selama-lamanya. Jadi bila kita tahu begitu, maksudnya kita tahulah diri kita sangat lemah. Diri kita adalah sangat lemah. Kita merupakan hal Subhanahu wa taala. Kita sangat lemah, kita tidak ada apa-apa. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan keterangan ini nyatalah la ilaha illallah merangkumi ketiga-tiga perkara yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf. Okey, kita tengok balik apakah maksud iftiqaru an kulli syai. Berapa sifat yang masuk kepada ni? Yang pertamanya hayat, yang kedua umumul qudrah, Allah, iradat, ilmu dengan wahdaniyah. Jadi umumul qudrah, hayat, umumul qudrah, iradat, ilmu, 4 bercampur dengan 4 kaunuhu ta'ala, 4 yang apa? 4 yang maknawiyah, maka akan jadi 8. 8 campur darab dengan 2 sebab mustahil ada 16. Wahdaniyah 1, campungan mustahilnya ada 18. Okey, jadi 18 sifat. Sini ada 18 sifat. Dekat sini ada 18 sifat. Dekat iftiqar ruqi ada 18 sifat. Jadi kita kira semula istighna ada berapa sifat? Istighna ada wujud, tambah muqtadul ta'ala ada 4 sifat. 4 sifat tambah sifat mustahil 8. Tanazzuhu 'anil naqaisi ada 3. 3 darab 3 ada 6. 6 campur 6 darab 2 12. 12 campur 8 ada 12 campur 8 ada 20. 20 campur dengan berapa tadi? 18. 20 dengan 20 juga. Nanti perincian saya akan bagi dekat dalam grup lah. Kira dalam ni aku tak sempat. Tapi disebut dalam ni dekat pengakhirannya, dengan keterangan ini nyatalah yang semua yang 41 sifat wajib, mustahil, harus, semuanya terkandung dalam kalimah la ilaha illallah. Merangkai 3 perkara yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf, iaitu sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala ada 20 sifat, sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala ada 20 sifat, sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala ada 1 habis. Jadi kesemuanya la ilaha illallah ada 41 sifat yang terkandung pada kalimah la ilaha illallah. Yang kita perlu hadirkan setiap kali kita membacanya. Kita kena hayati baca la ilaha illallah, kita masuk sekali 41 sifat yang ada dalam kalimah la ilaha illallah, iaitu pecahannya adalah istighna'uhu kulli syai' wa iftiqaru kulli syai' ilaih. Itu maksud la ilaha illallah. Habis. Jadi kita masuk pada ungkapan yang kedua adalah Muhammadun Rasulullah. Terkandung di dalamnya beriman dengan semua para Rasul alaihi wassalatu wassalam, beriman dengan semua para malaikat alaihi wassalatu wassalam. Sebab apa? Sebab ini adalah pengkhabaran daripada Rasul, yang mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana
didatangi malaikat Jibril alaihi salam, ditanyakan tentang iman, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-iman wa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Apa-apa yang disampaikan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam perlu dan patut kita percayai. Kita ikut, okey. Jadi terkandung dalam kalimah Muhammadur Rasulullah, beriman dengan semua para rasul alaihi wassalatu wassalam, beriman dengan para malaikat alaihi wassalatu wassalam, beriman dengan semua kitab yang diturunkan dari langit, beriman dengan hari akhirat. Ini disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus agar setiap manusia beriman dan mempercayai setiap perkara yang telah disebut di atas. Sebab itu terkandung dalam kalimah Muhammadur Rasulullah, percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada hari kiamat. Rukun iman tersebut terkandung dalam kalimah Muhammad Rasulullah, dan Rasul ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan perkara tersebut di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kita perlu percaya. Habis. Yang kedua, wajibkan mereka berkata benar pada setiap perkara yang mereka sampaikan dan memustahilkan mereka berdusta. Ini disebabkan sekiranya mereka berdusta, mereka bukanlah utusan dan pemegang amanah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka berdusta, mereka bukanlah pemegang amanah Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui bagi perkara yang tersembunyi. Ini jelas apa yang disebut di dalam nombor 2 ini, jelas sekali. Yang ketiga, memustahilkan mereka melakukan semua perkara yang dilarang, kerana mereka diutuskan untuk mengajar manusia dengan pertuturan, perbuatan, penetapan mereka. Maka wajiblah segala tindak tanduk mereka tidak bertangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih mereka sebagai ikutan bagi segala makhluk dan mempercayai mereka untuk menyampaikan wahyunya. Ini jelas sekali apa yang disebut pada nombor 3 ini, tentang kenapa para Rasul alaihi wassalatu wassalam bersifat yang amanah. Amanah ataupun dengan maksud maksum. Maksum dengan maksud apa dia? Dengan dia melakukan segala yang apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh, dan tidak melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Habis. Nombor 4, muskan bersifat dengan segala sifat kemanusiaan, kerana sifat tersebut tidak menjejaskan tugas mereka sebagai rasul dan tidak merendahkan martabat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perkara tersebut akan meninggikan lagi darjat mereka, seperti mana yang disebutkan. Apakah hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan para rasul alaihi wassalatu wassalam bersifat seperti mana sifat kemanusiaan pada muka surat 24. Rujuk balik. Satu yang bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam, iaitu mereka bersifat seperti mana manusia, seperti mana sifat manusia biasa. Bukan manusia biasa tu diri mereka biasa, tidak. Seperti mana, bagi contoh, seperti mana mereka juga ada perasaan sedih, ada perasaan gembira, ada perasaan sakit, ada sakit dan sebagainya. Seperti mana yang ditimpa oleh manusia biasa. Adapun martabat mereka itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan mereka para rasul alaihi wassalatu wassalam walaupun bersifat seperti mana sifat manusia, tetapi kedudukan mereka, martabat mereka sejak azali lagi telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kalau ada pendapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mula ketika mana start 40 tahun baru dia mula, itu pendapat salah tu. Itu akidah tersebut perlu dijaga. Tidak betul.
Kerana Nabi SAW, mereka ini dipelihara, ataupun para Rasul SAW, mereka ini dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali lagi, sejak belum dilahirkan lagi, mereka dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kisah yang ketika mana Nabi Adam alaihi wassalam, ketika mana dicampak ke bumi, disebut di dalam kitab Syarah Burdah, syarah kepada Burdah Imam yang dikarang oleh Imam Sayyidi radhiyallahu taala anhu, disebut dalam kitab tersebut tentang kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam matan tersebut atau kitab tersebut, Nabi Adam alaihi wassalam ketika mana dicampak ke dunia. Lalu Nabi Adam alaihi wassalam dengan sebab makan buah khuldi tadi, maka dicampak ke dunia. Lalu Nabi Adam alaihi wassalam bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila mana dia bertaubat, maka dalam waktu-waktu yang tertentu Allah Subhanahu Wa Taala tidak terima lagi. Sehinggalah satu ketika Nabi Adam alaihi wassalam teringat di Luhus ataupun di Luh Mahfuz Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Adam teringat ada satu kalimah yang ada di tepi kalimah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Muhammad. Lalu Nabi Adam alaihi wassalam dikata, aku bertawasul dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Muhammad yang ada di samping Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam kata tidak ada sesuatu yang hampir dengan Allah, hampir dengan nama, melainkan dia adalah sangat mulia. Maka dia bertawasul, alaihi wasallam bertawasul dengan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Tuhanku, ya Allah, dengan berkat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kau ampunkanlah dosaku. Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana Nabi Adam alaihi wasallam begitu, Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada Nabi Adam, macam mana ada kalimah Muhammad, iaitu kekasihku. Lalu Nabi Adam alaihi wasallam kata, aku nampak dekat Luh Mahfuz ada nama Muhammad, Rasul Muhammad, iaitu merupakan kekasih bagi engkau. Lalu aku bermunajat meminta ampun, semoga engkau mengampunkan dengan berkat nama tersebut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan Nabi Adam alaihi wasallam ini. Ini syarah ini disebut secara detail ni dalam kitab Syarah Burdah. Yang Syarah Burdah. Yang jadi siapa yang ada kitab tersebut, ambillah rujuk di dalam kitab tersebut. Jadi kedudukan para nabi dan rasul ini mulia di Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun sifat mereka sebagaimana sifat manusia, itu tidaklah mencatatkan mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan itu adalah merupakan untuk meninggikan darjat mereka. Yes. Maka jelaslah bahawa sesungguhnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah merangkumi segala perkara yang wajib diketahui oleh mukallaf, iaitu perkara yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang wajib bagi Rasul, walaupun bilangan huruf yang membentuk sangat sedikit. Kemungkinan disebabkan daripada kandungannya bagi segala akidah yang telah lalu, dan dengan hurufnya yang sedikit, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sebagai tanda dan alamat bagi Islam yang terpahat pada hati penganutnya. Justru Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima iman manusia melainkan dengan mengucap kalimah tersebut, iaitu la ilaha illallah. Seperti mana dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walaupun dipunyai hurufnya sedikit, kalimahnya sedikit, tapi terkandung makna yang sangat banyak. Walaupun begitu, jadi tanda bagi keislaman seseorang, kerana dalam ini terkandung makna-makna yang tersirat, iaitu yang apa yang kita pelajari pada daurah ini, insya-Allah akan habis. Sewajarnya bagi mereka yang akan fikiran membanyakkan menyebut di samping dan memerhati segala perkara akidah yang terkandung di dalamnya sehingga sebati dengan darah dan daging. Pesanan Imam Sanusi radhiyallahu taala anhu kepada kita,
semua umat Islam ataupun kita yang belajar ataupun semua dituntut untuk kita menyebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah banyak-banyak ataupun kita berzikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah dan kita menghadirkan makna-makna yang telah kita pelajari. Disebut la ilaha illallah tersebut sehingga boleh bercantum darah dan daging kita, boleh menjadi darah daging kita pun sentiasa berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dituntut oleh pesanan daripada Imam As-Sanusi radhiyallahu taala anhu ketika mana nak mengakhirkan kitabnya, dituntut kepada kita supaya apa? Dia kata membanyakkan menyebut di samping merenung dan memerhati segala perkara akidah yang terkandung dalamnya sehingga sebati dengan darah dan daging. Sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah sehingga sebati darah kita, sebati darah daging kita. Kita memahami maksud-maksud yang tersirat di dalam kalimah tersebut. Habis. Sesungguhnya orang yang banyak menyebut akan dianugerahkan dengan rahsia-rahsia. Betul-betul yang banyak menyebut kalimah la ilaha illallah dengan ada gurunya dan melihat perkara karamat yang tidak terhingga sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekiranya diizinkan oleh Allah. Orang yang banyak menyebut kalimah ini, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya rahsia-rahsia. Ini janji ataupun apa yang telah dilalui oleh Imam As-Sanusi radhiyallahu taala anhu, seorang yang memperbanyakkan membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala akan singkap rahsia-rahsianya dan akan diberi karamah kepadanya. Perlu kepada bimbingan guru-guru, perlu bimbingan guru-guru yang memberi kepada murid tersebut. Kena ada pula yang membimbing. Moga-moga seorang itu dapat yang pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini antara tip seorang dalam masa sama dia belajar, dalam masa sama dia moga dia belajar, dia beramal dengan apa yang dilakukan, maka akan mendapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini antara tip seseorang itu dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Belajar zikir, menghayati dan ada bimbingan pada para guru alaihi wassalatu wassalam radhiyallahu taala anhu, bimbingan daripada para guru. Maka dengan sebab bimbingan, berzikir ataupun berkhidmat kepada para guru, maksudnya bukanlah guru yang layak lah. Saya ni mengajar umum bahim saja. Saya ingin mengajar kita tauhid, guru-guru yang selayaknya. Maka seorang itu dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci yang Imam Sanusi beri kepada supaya kita menuntut perkara tersebut. Okey, habis. Wabillahi taufiq la rabba ghairuhu ولا معبود سواه نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وأحبتنا عند الموت ناطقين بكلمة الشهادة عالمين بها وصلى الله على سيدنا محمد كلما ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Maksudnya dengan Allah segala taufik, Tuhan selainnya, tiada yang disembah selainnya. Kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami semua, memoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua di dalam daurah ini dan ahibatana dan kekasih-kekasih kita, maksudnya siapa, ibu bapa kita, anak-anak kita dan sebagainya, indal mauti, ketika mati ataupun ketika datang ajal, natikina, keadaan dapat mengucap dua kalimah syahadat dalam keadaan mengetahui perkara tersebut. Jadi kita
moga-moga kita kepada Allah Subhanahu wa taala, moga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kurniaan sebelum kita mati nanti atau kita meninggal nanti, kita dapat mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam keadaan kita mengetahui makna-makna tersebut. Dan semua-semua yang kita kasihi, ahibbatana, siapa dia? Ibu bapa kita, isteri kita, anak-anak kita dan siapa-siapa yang kita kasihi juga, semoga Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi peluang, mengizinkan kita dapat mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebelum kita meninggal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Qulu amin amin amin. Sebut amin, moga Allah Subhanahu wa taala rezeki kepada kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi habislah untuk daurah kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dapat ini kita dapat amalkan, kita dapat sampaikan kepada yang lain juga, dan semoga kita dapat beramal dan kita dapat faham apa yang tu di dalam kitab Ummul Barahin ini. Segala itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, segala yang itu datang daripada diri saya sendiri. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه غفور رحيم. الفاتحة kepada صاحب هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah kepada guru-guru yang mengajar saya, kita daripada mula sampai habis Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah juga kepada ibu bapa kita dan seluruh yang kita kasihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ومشايخنا ولمعلمينا ولأزواجنا ولأبنائنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأصحابنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Terima kasih semua bagi yang hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesihatan kepada semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kamu semua insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.